Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Firman Allah yang bermaksud, dan bertolong-tolonglah atas perkara kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolongan atas perkara dosa dan kerusuhan. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Aris Faizul Ismail, pengurusi majlis pada malam ini, yang juga Naib Presiden Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan Anak. Yang berbahagia Datuk Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Ketua Penerangan Islam se-Malaysia PAS, dan juga Pesuruhjaya Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang. Yang berbahagia Ustaz Syahril Azman, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang, seluruh kepimpinan PAS kawasan Kuala Kerau, ahli dan penyokong PAS, ahli dan penyokong Pakatan Rakyat, pegawai keselamatan, para penerokawati generasi baru Felda yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah SWT pada malam ini dalam cuaca yang begini baik. Kita dapat bersama-sama dalam majlis penerangan yang dianjurkan oleh Parti Islam se-Malaysia PAS, dan saya mengucapkan terima kasih di atas undangan yang dibuat kepada saya pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, tampaknya pada malam ini program kita mendapat kerjasama baik daripada pasukan keselamatan, dan inilah yang kita harapkan dalam sebuah negara demokrasi. Kalau semuanya dalam keadaan aman tanpa sebarang gangguan, maka rakyat boleh mendengar dan meneliti dan membuat satu pertimbangan yang wajar dengan hujah-hujah yang dikemukakan oleh penceramah-penceramah melalui program-program penerangan yang kita buat pada setiap masa. Yang jadi masalahnya, apabila kita buat ceramah, gangguan. Beberapa hari yang lepas, saya berceramah di Felda Bukit Rokan dalam Parlimen Tampin. Ada 3 roblok dibuat dalam kawasan Felda. Tuan-tuan bayangkan kalau macam Felda di jengka 20 ini, ada 3 roblok yang dikawal oleh berpuluh-puluh anggota polis. Tak cukup dengan mereka buat kawalan, mereka ugut untuk menangkap mereka-mereka yang hadir. Dan bila ada di kalangan segelintir masyarakat yang agak berani, dia datang juga, OSPD di peringkat IPD Tampin bersama-sama dengan pegawainya datang menyerbu di rostrum tempat saya berucap dan minta supaya ceramah yang sepatutnya berjalan dengan aman diberhentikan. Jadi masalahlah tuan-tuan, sebab program kita buat di rumah ahli PAS. Ahli PAS dia izinkan rumah dia digunakan sebagai premis untuk ceramah sebab kawasan dia lapang, tapi tak dibenarkan. Jadi bila tak dibenarkan, suasana jadi kecoh dan akhirnya program terpaksa ditamatkan lebih awal daripada apa yang sepatutnya. Jadi inilah yang berlaku apabila ketidakadilan wujud semata-mata kerana mereka tak mahu maklumat sampai kepada rakyat. Sudahlah Barisan Nasional, ada TV, ada surat khabar, ada radio, mereka guna premis-premis orang ramai melalui program-program yang dianjurkan, sama ada dianjurkan oleh agensi kerajaan pusat, kerajaan negeri. Mereka ada badan-badan di peringkat rancangan, menteri-menteri boleh datang,
Najib datang, Muhyiddin datang, Ahmad Maslan datang, Isa Samad datang, pegawai-pegawai kanan Felda datang. Setiap masa mereka berikan satu gambaran yang negatif, yang tak betul, fitnah tentang PAS, Pakatan Rakyat. Maka bagi peneroka-peneroka yang hidup mereka dalam ruang lingkup di tanah rancangan macam di Jengka 20, macam mana mereka nak menolak segala dakwah yang sampai bertali arus, fitnah-fitnah yang dikumandangkan pada setiap masa, yang menyebabkan rakyat tidak bebas, mereka tidak merdeka untuk mendapat satu maklumat yang seimbang dalam negara kita. Inilah hakikat yang sedang berlaku, dan alhamdulillah pada malam ini di sini suasana tidak begitu. Dan ini menggambarkan, saya fikir mungkin salah satu faktornya kerana toleransi pihak polis yang bagi mereka harus diberikan ruang, walaupun ruang itu agak kecil, untuk PAS memperjelaskan isu-isu yang berlaku khususnya di tanah-tanah rancangan Felda. Biasanya di kawasan Felda ini, hujah yang menjadi skrip kepada BN, apalagi di Kedah. Kita datang daripada kampung, mungkin tuan-tuan datang ni daripada seluruh negara, sebab di Pahang ini dia tak sama macam negeri saya di Johor. Di Johor, kalau tanyalah peneroka di gugusan air tawar, ataupun tanyalah kepada peneroka di Felda Ted Andah, tempat artis Maui, boleh dikatakan 100% penerokanya orang Johor. Sama ada mereka datang daripada Batu Pahat, datang daripada Pontian, mereka menyahut seruan kerajaan, mereka interview, dan mereka menjadi peneroka Felda. Beza macam orang Pahang. Orang Pahang datang daripada Kedah, datang daripada Terengganu, bahkan Felda-Felda yang awal macam di Lurah Bilut, ada yang penerokanya datang daripada Singapura. Jadi pelbagai jenis rakyat Malaysia yang mereka bercampur gaul dalam satu-satu tanah rancangan Felda. Dan mungkin melalui percampuran, kerana orang Kedah, orang Kelantan, orang Terengganu ni mungkin sebahagiannya orang PAS, bercampur dengan orang Pahang yang UMNO, akhirnya yang UMNO ni boleh jadi PAS. Ini fenomena yang berbeza sedikit dengan negeri Johor. Negeri Johor ni sudahlah tuan-tuan pun tahu, UMNO berdengung. Jadi dia bercampur sama-sama UMNO berdengung. Itu yang kadang-kala mereka susah nak berubah. Sebab itu fenomena ceramah-ceramah di Pahang ini saya akui lebih baik daripada negeri saya Johor. Sebab mungkin proses percampuran daripada segenap lapisan masyarakat. Peneroka datang mereka dijanjikan dengan tanah sekurang-kurangnya 10 ekar, dan mereka dapat sebuah rumah. Pemimpin-pemimpin BN jadikan ini sebagai skrip mereka. Saya membaca kenyataan daripada ahli parlimen Kuala Krau, ahli parlimen Maran. Setiap kali bila ada perbahasan di parlimen mengenai Felda, antaranya saya masih ingat ahli parlimen Kuala Krau, dia masuk parlimen, dia berhujah, dia hentam saya. Dia kata Mazlah Aliman ni menghasut. Dia edarkan buku dia, dia sebutlah nama buku saya. Ni dia kata anak peneroka yang tak tahu diuntung, datang daripada Johor pergi Pahang, menghasut, bawa fitnah, dan minta kerajaan ambil tindakan kepada saya, sehingga berlawan hujah dalam parlimen dengan ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat. Skrip yang digunakan oleh ahli parlimen Kuala Krau sama saja. Kalau ayat Quran tu, itulah ayat Quran yang digunakan daripada dulu sampai sekarang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ayat kita ni kena bersyukur. Kalau bersyukur ni Allah tambah nikmat.
Jadi dia sebut pendoka Felda ni dapat tanah 10 ekar, dapat rumah, kena bersyukur. Datang-datang Felda tinggal basuh kaki. Gambarannya seolah-olah dapat percuma. Saya nak tanya tuan-tuan, dapat percuma ke tuan-tuan? Tanah 10 ekar itu. Kalau gambaran pemimpin BN tu percuma lah. Mana apa nak lagi? Jadi kalau yang kaki bangkang ni, kaki bantah dianggap kacang lupakan kulit. Dan disebut macam-macam. Kalau nak lawan sangat, keluarlah daripada Felda ni. Ada lagi kalau GPW ni pula, dia berkempen daripada blok ke blok. Saya tak tahu dipaham kalau Johor ni popular dengan majlis membaca Yasin. Jadi ketua GPW setiap blok, selepas saja baca Yasin, dia akan bercakap. Dia bercakap, itulah hujah dia. Kita kena bersyukur. Sekarang ni harga kelapa sawit pun tengah baik. Kita dapat bulan-bulan ribu-ribu, apa lagi kita nak. Kalau yang lelaki ni, kita tengok kita tak masuk kebun, kita duduk goyang kaki dekat warung, pagi petang kita ngetek, tiap-tiap bulan masuk 2-3 ribu. Mana ada dalam dunia ni dia kata penroka yang macam ni punya senang, masyarakat yang macam ni punya senang, melainkan masyarakat Felda. Jadi gambarannya penroka ni kena bersyukur. Bila bersyukur ni tak payah bangkang-bangkang lah. Kalau orang muda bercakap dengan orang tua, bagi pandangan, kau budak-budak mana kau tahu? Orang tua ni dah banyak makan garam. Orang muda ni dia kata, masa dia kata, aku dia kata umur 30 tahun masuk kebun, kau pun tak lahir lagi. Kau orang pun tak masuk kebun. Dia nak gambarkan bahawa cukuplah dengan apa yang ada. Kalau timbul masalah perahan minyak kelapa sawit ke, kalau timbul masalah wang tanam semula ke, masalah hutang piutang ke. Kalau hutang piutang tu dia sebut hutang bukan nampak, dia kata. Dia tak nampak, dia kata. Dapat sara hidup 1,200, 1,500, bila kita sebutlah dengan interestnya 6.25%, dia kata benda tak nampak, dia kata. Kita tiap penting, dia kata tiap-tiap bulan kita boleh dapat 1,200, kata dia. Apa nak lagi, dia kata. Felda dah buat semua. Tahu-tahu dia kata kita keluar hasil, kita dapat sampai kita mati. Ini golongan yang sebahagian besarnya mereka tak pernah prihatin, mereka tak peka, tak sensitif langsung dengan apa yang berlaku. Dan tidak pelik, golongan pendoka yang seperti ini, apabila ladang mereka dikendalikan oleh teknoplan, mereka tak pernah masuk ladang. Saya percaya kalau di Felda ini, kalau ada 400 orang pendoka, kalau adalah separuh di antaranya yang selah Felda, kita boleh tanya seorang-seorang, dia ingat lagi tak kebun dia kat mana. Saya yakin 85% tak tahu kebun dia dekat mana. Jadi bila dia tak tahu kebun dia di mana, kalau Felda nak tipu dia pun memang senang sangat, tuan-tuan. Orang kata memang mudah sangat sebab penroka tak pernah fikir pasal kebun dia. Sebab tiap-tiap bulan dia dapat 1,500, 2,000. Kalau lepas hari hidup dapat pendahuluan hasil, mungkin dapat sampai 2,000, 2,500. Bagi dia dah cukup besar sangat dah. Orang lain dia kata tengok cuma dapat 500-600. Buruh bangunan kita tengok boleh dapat sampai 2-3 ribu. Ini segolongan masyarakat yang saya nak sebut pada malam ini, malang mereka ini. Sebab mereka datang daripada kampung, mereka dah susah payah pergi kebun daripada zaman kayu basikal. Anak-anak disuruh jalan kaki. Saya sebut sebab saya salah seorang, orang kata anak-anak muda yang seawal saya darjah 3 pergi kebun jalan kaki. Sampai dekat kebun, tuan-tuan, jalan kaki itu saja, tuan-tuan, tak kurang daripada memakan masa sampai 2 jam jalan kaki tu. Sebab itu bapak saya, dia gerakkan saya seawal pukul 7 tu jalan kaki dah sampai kebun. Pukul 9 sampai, masa tu kerja kita kutip buah relai, bersihkan pelepah dan sebagainya. Jadi mereka bertungkus lumus sekurang-kurangnya 20 tahun pertama.
nak bayar hutang piutang, apa yang dipanggil bayaran kembali. Dan mereka bekerja susah, bawa isteri, bawa anak. Kadang-kadang harga kelapa sawit stabil, alhamdulillah adalah balance, bolehlah dapat kadang-kadang mencecah 7-800. Masa tu tahun 80-an 90-an payah nak lepas RM1,000 sebulan. Tapi barang diingat, ketika itu harga barang tak sama macam sekarang. Masa tu tuan-tuan, saya fikir kalau RM1,000 dapat, dia sama lebih kurang macam RM4,000 tuan-tuan. Tapi payah nak dapat, bergantung kepada harga komoditi sejauh mana stabil ataupun tidak. Tapi seingat saya, lebih banyak yang tak stabil daripada stabil. Stabil tu hanya sekadar 3-4 bulan saja. Yang lain tu harga jatuh, dia naik sikit masa nak pilihan raya. Masa nak pilihan raya, confirm dia mesti naik punya. Lepas pilihan raya, wajib dia turun balik. Dia macam itulah suasana di tanah rancangan Felda. Jadi pendoka bayarlah 20 tahun. Hidup betul-betul menjadi manusia yang taat. Walaupun pendoka ni tuan tanah, dalam perjanjian itu jelas, kalau sebelum dapat hak milik, mereka bakal penerima hak milik. Sudah ada dalam perjanjian. Dan Felda itu sifatnya sebagai ejen pengurusan. Bila ejen pengurusan, mereka bekerja untuk kita. Saya mengaku dulu gaji kaki tangan kerajaan semasa mereka itu sebagai agensi kerajaan dibayar oleh kerajaan. Tapi selepas tahun 90, apabila Felda dikontrakkan dan wujud Felda Plantation, kerajaan tidak menghulurkan lagi bantuan setiap tahun. Sebaliknya gaji itu dibayar melalui keuntungan yang diraih daripada Felda Plantation dan anak-anak syarikat. Artinya, pengorbanan yang lahir daripada penat lelah para penroka sangat besar maknanya. Sehingga bilalah 20 tahun selesai hutang, nak tunggu dapat hak milik pun kadang-kadang sampai 7-8 tahun. Dah habis hutang ni, nak tunggu hak milik ni, bila nak dapat? Kadang-kadang 10 tahun baru dapat hak milik. Saya nak sebut pada malam ini, yang pendoka mungkin dia tak tahu. Dia fikir, terutama bagi pendoka-pendoka yang taat pada Felda ni, bila mereka tertakluk di bawah Akta JSA 1960, sampai kiamat mereka tertakluk di bawah Felda. Kena ikat kaki, tangan, tak boleh buat apa-apa, tak boleh buat bersuara. Kuasa mutlak Felda. Sama ada sebelum dapat hak milik, selepas dapat hak milik pun Felda lihat dia kuasa penuh. Inilah yang selalu menjadi dilema kepada para pendoka. Pendoka ni bebas ke tak bebas. Tetapi pengurus mesti dia kata begitu. Dia kata haji walaupun dah dapat hak milik tetap di bawah pentadbiran Felda. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kerana pendoka-pendoka dia tak dapat sebarang maklumat. Dia tidak teredah dengan dunia luar. Apa sebenarnya hak mereka sebagai seorang pendoka. Jadi dia fikir setakat itu dunia ni. Sebab tu saya sarankan pada malam ni, tuan-tuan dapatkan buku ini yang diterbitkan oleh anak, yang dikupas daripada Hansard Parlimen, ucapan Tun Razak ketika menjadi timbalan Perdana Menteri yang membentangkan Akta JSA 1960. Secara jelas 27 April 1960, Tun Razak menyebut mana-mana tanah rancangan Felda yang telah mendapat hak milik GSA ke atas Felda itu adalah terbatal. Ini jelas tuan-tuan. Ini ucapan di Parlimen tahun 1960. Terbatal dan penroka berkenaan diikat oleh Akta Kanun Tanah Negara. Maknanya bila dia dah dapat hak milik, pihak yang berkuasa atas tanah dia adalah Kanun Tanah Negara, bukan lagi Akta JSA. Bila Kanun Tanah Negara, hak dia sebagai tuan tanah adalah mandatori. Maksud mandatori itu terpulang pada dia lah. Tanah dia nak tanam sawit ke, nak tanam getah ke,
atau dia tak nak tanam dua-dua, dia nak buat tanaman kontan ke, nak tanam keledek ke, ubi kayu ke, itu hak dia. Itu jelas ada dalam akta GSA. Tapi oleh kerana pendoka ni tak terdedah, jadi mereka tak tahu. Jadi bila tak tahu, pengurus Pelda ambil kesempatan untuk menakut-nakutkan mereka supaya dengarlah cakap Pelda ini. Sebab itu tuan-tuan, saya mulai hari ini, saya punya perbicaraan saman saya bermula di Mahkamah Tinggi Temerloh. Saya saman pengurus Pelda Lembah Kelau, saya saman inspektor polis yang menahan saya saman Pelda, dan saya saman kerajaan Malaysia. Mulai hari ini di Mahkamah Tinggi Temerloh. Dan salah satu di antara isunya ialah isu tentang akta GSA 96. Dan saya masih ingat ketika saya ditahan, itulah hujah pengurus Pelda yang namanya Awang Sulong. Dia kata, saudara tahu bahawa Pelda diikat di bawah akta GSA. Jadi saudara masuk ke Pelda ini menceroboh kerana saudara telah buat sesuatu yang bercanggah dengan akta GSA 1960. Bila saya tekan dia balik, saya kata, awak tahu apa akta GSA 1960 tu? Awak tahu tak? Oh, saya kurang pasti. Dia pun tak tahu. Dia pandai sebut macam burung tiung, tapi dia pun tak faham apa yang dia sebut. Bukan setakat dia, yang mengiringi dia tu polis bantuan yang berpangkat ASP tu. Rupanya polis bantuan tu ada pangkat. Saya tanya dia pun tak tahu. Jadi bila saya berhujang ketika saya ditahan dengan pihak polis berpangkat OSPD, bila dia tanya saya pun bercakap dengan dia, tuan tahu tak tentang akta GSA? Dia pun tak tahu. Itulah juga hujah yang saya guna ketika saya dikepung beberapa malam lepas di Pelda Bukit Rokan. Bila OSPD datang, dia nak tahan saya. Dia bagi saya peluang sekejap dia bercakap untuk melancarkan borong tanah. Saya kata, minta maaf dengan pegawai-pegawai polis saya sebut. Perdana Menteri sebut negara kita Malaysia mestilah menjadi sebuah negara yang pemikiran rakyatnya maju. Orang kata middle kelas pertama. Sebab itu ada 17 IPTA nak melahirkan manusia-manusia hebat. Saya kata malang kalau Perdana Menteri bercakap tetapi pegawai-pegawai tinggi kerajaan tak faham apa yang Perdana Menteri cakap. Akta-akta yang ada pada dia pun tak reti nak hurai. Saya kata malunya, saya kata nanti kalau benda ni didengar dan dihujah di mahkamah, disoal oleh pihak peguam, tercengang-cengang mereka. Apa akta GSA, apa seksyen 27 akta polis, apa dia pasal 10 perlembagaan persekutuan yang selalu disebut orang berkumpul 5 orang dalam satu masa tak ada permit, itu perhimpunan haram. Jadi kalau orang ngetek kat warung lebih 5 orang, perhimpunan haram. Majlis kenduri kendara lebih 5 orang, perhimpunan haram. Orang duduk dekat masjid sementara nak menunggu waktu sembahyang dekat beranda masjid lebih daripada 5 orang, perhimpunan haram. Dia tak faham nak menguraikan seksyen 27 akta polis. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka ni berada dalam zon selesa. Mereka tak nak mengkaji, mereka tak nak membaca, mereka jahil. Jadi bila jahil tu kita nampak sangatlah kejahilan dan kebodohan mereka. Sebab tu malam itu saya terang-terang cakap dengan OSPD. Saya minta maaf dengan OSPD, saya kata, saya bimbang bila kita nak ambil tindakan, kita tak ikut undang-undang yang sebenar, nanti di sisi rakyat jelata nampak sangat bodoh kita tu. Bila dia dengar perkataan bodoh kita, dia duduk masuk dalam kereta. Jadi ini tuan-tuan yang saya nak tekankan kepada pihak berkuasa Pelda. Sama ada pengurus, sama ada pihak polis, tolonglah, sesuatu pertimbangan mesti dilihat dalam konteks ilmu. Jangan kita ni kadang-kadang sedih nak masuk kawasan Pelda, saya tak dibenarkan. OSPD bagi tahu, dia kata kena minta izin dengan pihak pengurus. Soalnya siapa yang berkuasa? Soal nak buat ceramah
kita minta permit dengan polis, yang berkuasa tu pihak polis. Apa kena-mengena dengan pihak pengurus? Sehingga polis kena minta izin dengan pengurus baru boleh benarkan satu-satu ceramah. Jadi kalau begini prosedurnya, nampak, minta maaf saya sebut dengan OSPD tu, nampak sangat lekehnya OSPD, saya kata. Dia dengar macam tu, dia bergundur masuk kereta. Inilah yang berlaku di setiap rancangan Felda. Sehingga saya ditahan di Lembah Kelau. Akhirnya pengurus yang nak ambil tindakan pada saya pun pencen awal. Sebab apa pencen awal? Sebab dia berdepan, dia rasa malu. Apabila dia yang beria-ia nak tahan, tiba-tiba pihak atasan Felda sendiri pun tak backup dia. Tadi tuan-tuan dekat galeri, saya dengan ramai ahli-ahli PAS dan ahli anak, berpuluh-puluh orang menguasai sebagian besar galeri dalam mahkamah. Yang pengurus ni datang seorang-seorang pikul bank. Mana pergi pegawai-pegawai Felda? Mana pergi supporter mereka? Sepatutnya bagilah sokongan moral kepada pengurus Felda ni. Dia duduk seorang-seorang. Bukan saja dia, tuan-tuan, polis yang tahan saya, dia pun betul-betul bawa dia punya saksi dia 4 orang, duduk berempat. Mana pergi? Dia punya kumpulan sokongan yang sepatutnya memberi sokongan pada mereka tak ada. Sebab itu jangan galak sangatlah. Setengah-setengah pengurus ni nak ambil tindakan, oh tak boleh, hantar laporan polis, minta ambil tindakan. Yang akhirnya kehidupan rakyat macam tu lah. Kena tipu, orang kata kadar peran grade ke, terimalah tiap-tiap bulan. Alhamdulillah, bersyukur. Walaupun masuk Felda tahun 70 sampai tahun 2011, dari itulah kadar peran kita paling tinggi 18-19. Bersyukur, Alhamdulillah. Felda dapat berapa, tuan-tuan? Dapat 30%. Kena tipu sampai 10%. Alhamdulillah. Ini masalah. Duit tanam semula tak dapat 17,000, mencarut 20 tahun tak dapat. Alhamdulillah. Kita tak dapat lah minyak beku ke, tempurungnya ke, isi rom ke. Yang saya masih ingat, Rais Yakin tu masih hidup, menteri sekarang ni, masih dia jadi timbalan Presiden Parti Melayu Semangat 46. Dia bentang ketak kerja dalam himpunan Felda yang kita buat di Sungai Gau. Dia kata pendoka Felda ni, dia kata, sebab saya berpengalaman sebagai Menteri Tanah dan Kemajuan Wilayah, dia kata, kalau setiap hasil itu diambil kira, dia kata, tiap-tiap bulan, dia kata, dia sebut tu, tuan-tuan, tahun 90 tu, lama dah cerita tu. Dia kata kalau betul-betul, sepatutnya setiap pendoka paling kecil tiap-tiap bulan akan dapat RM5,000. Tu Rais Yakin sebut, sekarang ni menteri. Tapi pendoka tak dapat pun. Walaupun tak dapat, hutang lagi kali kedua. Bila tanam semula, hutang lagi. Berapa hutangnya? Baru-baru ini, tuan-tuan, seorang pendoka Felda Palung 1 jumpa saya. Dia kata, dia datang tu dalam wajah sedih, minta tolong selesaikan masalah dia. Kenapa? Dia kata, macam mana nak selesaikan hutang saya. Berapa hutang? Dia ambil skim pinjaman rumah, sekali dengan hutang tanam semula. Tanam semula dengan skim pinjaman hutang. Hutang dia, tuan-tuan, 143,000, tuan-tuan. 143,000. Saya kata, betul ke pakcik? Sungguh, dia kata, siap dengan hutang rumah. Tapi bagi setengah pendoka, itu pendoka yang prihatin, yang dia fikir solusi dia mati, kan? Macam mana hutang saya ni, nanti amal saya tergantung-gantung, dia kata. Tapi bagi setengah pendoka-pendoka yang tak peduli, alah, hutang bukan nampak, dia kata. Dia tak kisah, dia tak terasa apa pun, tuan-tuan. Inilah yang menyebabkan sebahagian besar masyarakat Felda, apa pun berlaku dalam kawasan Felda, mereka tak peduli. Bukan sekadar tak peduli, mereka ni bersama-sama pula dengan penyamun-penyamun tarbus ni, yang songlap dia pendoka ni. Ada
di kalangan setengah-setengah pegawai yang pencen jumpa dengan saya. Dia kata, yang paling akhir tuan-tuan, dia di bekas pengurus 26 tahun berkhidmat. Last dia jadi pengurus. Dia kata memang saya berdoa siang malam. Dia kata rupanya dia berdoa, biarlah tergolek DN ni, kata dia pengurus. Dia kata saya dah bertobat, saya baru balik haji, dia kata, sebab dosa saya banyak. Sebab dululah saya yang pengaruhi pendoka-pendoka ikut Felda lah, Felda beginilah, saya rasa berdosa, dia kata. Setiap hari itulah kerja saya. Walaupun saya tahu salah, dia kata, saya rasa berdosa, tapi sebab saya makan gaji. Masa tu gaji dia dah 4,000 lebih. Akhirnya dia pencen. Dia sebut dengan saya, dia di depan Kaabah, dia kata, dia menangis, kata dia. Dia menangis habis. Minta Allah, dia kata, ampunkan dia. Kerana 26 tahun dia menipu pendoka. Dia sebut, saya memang menipu pendoka, dia kata. Memang saya tipu pendoka, dia kata. Sebab saya makan gaji. Dia bagi tahu dengan saya, sepanjang 26 tahun dia menyaksikan satu demi satu bagaimana kerajaan tipu pendoka, ambil duit pendoka. Dan saya dengar sendiri bagaimana bos-bos saya di Kuala Lumpur sakit hati apabila menteri-menteri ini, tuan-tuan, baik Najibnya ke atau menteri-menteri yang lain, kalau tak ada duit, ambil duit Felda. Itu yang tuan-tuan, reserve Felda berkurangan. Zaman Raja Alias masih hidup, tuan-tuan. Saya minta tolong tanya dengan Raja Alias. Dia duduk di Kuala Lumpur. Saya tahu rumah Raja Alias. Berapa bilion Raja Alias tinggalkan ketika dia pencen? Berapa bilion, tuan-tuan? 7 bilion, tuan-tuan. 7,000 juta Raja Alias tinggalkan. Sehingga pegawai Felda tak senang dengan dia, sebab dianggap dia ni pengurusi Felda yang kedekut, berkira pasal duit. Tapi dia berkira pasal duit sebab itu duit penderoka. 7 bilion dia tinggalkan. Najib ambil alih jaga Felda tahun 2004 sampai 2009. Ni Najib ni, tuan-tuan. Dalam masa 5 tahun, reserve Felda tahun 2004 4.08 bilion. Tahun 2009 tinggal 1.35 bilion. 2.7 bilion lesap zaman Najib. 5 tahun saja jaga Felda. Bila duit tinggal 1.35 bilion, nak pusing macam mana? Akhirnya bila tak boleh nak pusing, mereka pinjam dengan KWSP. Mula-mula saya dedahkan, ramai di kalangan pengurus, di kalangan JKK hentam saya, termasuk anak-anak broker. Mazlan buat fitnah pada Felda, tuduh Felda nak bankrupt lah, apa-apalah. Saya bila bercakap, bukan saya cerita tepi jalan. Kita dapat maklumat. Saya bawa malam ni, tuan-tuan. Minit mesyuaratnya pun saya bawa, tuan-tuan. Minit mesyuarat jawatan kuasa perunding Felda yang memaklumkan bahawa Felda telah meminjam daripada kumpulan wang simpanan pekerja 6,000 juta ringgit. Saya SMS kepada ahli parlimen, tolong soal dalam parlimen. Sebab dekat parlimen dia tak boleh berbohong. Datuk Seri Anwar Ibrahim soalan dia naik nombor 2. Awal pagi dah naik. Datuk Ahmad Mazlan jawab. Dan Datuk Ahmad Mazlan mengakui bahawa Felda memang meminjam daripada KWSP 6,000 juta ringgit. Saya nak cabar malam ni, pengurus Felda, JKK, ketua-ketua blok, tolong berhubungi Datuk Ahmad Mazlan. Kenapa Felda meminjam sebanyak itu dan ke mana wang ini disalurkan? Dan barang diingat kepada pendoka Felda, sebab setiap pinjaman mesti ada cagaran. Walaupun pinjam dengan KWSP, apa cagaran dia? Cagarannya tuan-tuan ni lah, pendoka Felda ni jadi cagaran dia. Padan muka aku. Berani apa? Tu tanah 10 ekar, tuan-tuan tu. Dia mendakwa. Oh, dia kata Felda stabil. Kita ada aset 19 bilion. 19 bilion tu duit mana? Saya hantar SMS pada dia. Sebab kita ni sama-sama
19 bilion ni duit mana saya kata? Tolong dedahkan. Rupa-rupanya tuan-tuan nak tahu duit 19 bilion tu apa? Aset apa tuan-tuan? Tanah tuan-tuan tu lah yang 19 bilion tu. Maknanya kalau Felda pinjam 6 bilion tak boleh bayar, tanah tuan-tuan kena gadai. Sekali lagi padan muka aku. Ada pernah dia bincang dengan broker, dia nak pinjam 6 bilion tu minta izin ke tak? Tak ada tuan-tuan. Dia senyap aja. Tahu-tahu meletup tuan-tuan bahawa dia pinjam 6 bilion daripada KWSP. Teras Pengupayaan Melayu hantar memorandum kepada KWSP. Kenapa KWSP luluskan pinjaman kepada Felda? Dan saya difahamkan sampai hari ini KWSP tak jawab sebab dapat arahan daripada Perdana Menteri jangan bagi sebarang statement. Mana Perdana Menteri bagi tahu kepada KWSP jangan jawab sebab dia akan pecah dia punya tembelang dia. Ini tuan-tuan, inilah yang kita sebut kita turun padang. Yang kadang-kadang saya pelik yang setengah-setengah penderoka ni, ketua blok ni, anak-anak muda yang aktif dalam majlis belia Felda ni, yang mengampu ni, yang mereka nak pertahankan Felda ni pasal apa? Saya tak faham. Yang ketua blok ni, kita bersama dengan Felda, pasal apa nak pertahankan? Sedangkan mereka ni lanun, penyamun. Mereka ni penyamun. Yang kita nak pertahankan penyamun ni pasal apa? Ke ketua-ketua blok pun sama-sama nak jadi penyamun? So nak pertahan, Felda banyak jasa, kita akui. Siapa nak nafi jasa tu Razak? Sebab itu kita lancarkan montaj Universiti Felda. Datuk Seri Anwar lancarkan di Kerbau bulan lepas. Universiti yang kita persetujui kalau Pakatan Pemerintah, nama yang kita ambil ni tuan-tuan, kita tak bubuh. Universiti itu Universiti Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Universiti Anwar Ibrahim, tak. Universiti itu kita namakan Universiti Felda Tun Abdul Razak, sebab mengambil sempena pengasas Felda yang telah berjasa kepada pendoka. Siapa nak nafi jasa mereka? Tapi soalnya jasa yang ditabur oleh Tun Razak sehingga Felda hari ini 905,000 hektar menguruskan kawasan-kawasan tanah-tanah dan ladang pendoka ini jadi hebat. Syarikat JLC nombor 2 lepas Petronas hebat. Itu asasnya Tun Razak. Tapi anaknya Najib tukang penghabis tuan-tuan. Ini masalah dia. Beza bapa dia dengan anak dia. Bapa membela, bapa mengasas, membina satu tamadun yang hebat untuk orang Melayu. Tiba-tiba yang menyapunya tuan-tuan anak dia. Yang ketua blok nak pertahankan penyamun ni buat apa? Yang anak-anak broker majlis belia Felda ni bakar buku saya, buat laporan polis, macam-macam dia tulis. Saya nak tanya apa justifikasi, apa alasan majlis belia Felda nak pertahankan penyamun sehingga hari ini tuan-tuan bayangkan reserve kita tinggal 1 bilion. Mungkin ada setengah pihak kata tinggal 200 juta saja duit Felda. Ini yang harus kita fikirkan. Sebab itu kesimpulan yang saya nak sebut pada malam ni, warga Felda, anak muda mesti buat perubahan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Felda, menyelamatkan tanah penderoka. Anak-anak penderoka lah pewaris yang mesti mempertahankan hak mak bapak mereka. Tapi kalau anak-anak penderoka bersekongkol dengan penyamun perompak, jangan menangis, jangan menyesal kalau suatu hari nanti BN kekal memerintah. Felda ni jadi macam Bank Bumi Putera tuan-tuan. Megah bangunannya, kaki tangannya, dengan siap uniformnya, tahu-tahu diumumkan Bank Bumi Putera ditutup tuan-tuan. Yang
Jangan sampai suatu hari nanti kalau kekal memerintah BN ni tuan-tuan, hebat 23,000 kaki tangan Felda, ada bangunan, ada pejabat, tahu-tahu macam operasi CC minyak, bangunan CC minyak dinaik taraf, dibesarkan, ditar tuan-tuan, tahu-tahu pasang tali merah putih, tutup tuan-tuan. Jangan jadi seperti itu. Sebab itu inilah usaha Pakatan Rakyat nak menyedarkan. Walaupun kita menanggung risiko, kena tangkap, kena kepung, sampai tuan-tuan sekarang ni jadi macam satu fobia kepada saya. Setiap kali masuk Felda, wow, risikonya kena kepung. Itulah yang kita fikir. Sama ada balik ke tak balik. Sebab zaman Isa Samad lagi ganas. Dia bagi arahan kepada semua pengurus-pengurus Felda, jangan benarkan saya masuk. Akhirnya pengurus-pengurus Felda serba salah. Pengurus Felda nak ikut, kalau tak ikut, dinasihatkan supaya berhenti kerja. Ada setengah-setengah pengurus yang bermaruah, dia resign awal. Umur 50, dia berhenti. Dia tak mau lagi bersekongkol. Tapi setengah-setengah pengurus minta maaf, yang dah biasa mendera-menderoka ni, dengan pelbagai arahan ni, mereka ni lah tuan-tuan yang jadi tali barut kepada kerajaan yang zalim. Saya bukan nak bermusuh dengan pengurus atau pegawai Felda. Kalau kita memerintah pun, mereka lah bekerja untuk kita. Tapi dalam masa yang sama, tolong berlaku adil. Wahai pengurus-pengurus Felda, berlaku adil kepada orang UMNO, berlaku adil juga kepada orang PAS, berlaku adil kepada pengurus penderoka yang ikut Felda. Tapi dalam masa yang sama, jangan zalimi penderoka yang nak uruskan kebun mereka sendiri. Betul tak? Ini yang kita harap daripada apa yang berlaku di tanah rancangan Felda. Akhirnya, malam ini kita nak lancar borang tanah Felda Plantation. Ahmad Maslan kata, ini gimmick politik. Felda akan bankrupt kalau tanah diberi kepada anak broker. Tolong dengar anak-anak broker. Menteri kamu cakap, kalau tanah ni bagi kepada kamu, Felda bankrupt. Dia menghina anak broker. Maknanya, anak broker ni tak guna sebab nak bankruptkan Felda. Ini kenyataan menteri kamu. Dia kata, tanah ini kalau bagi anak broker 1.6 juta. Setiap anak broker dapat seorang 1 ekar. Dia kata tak ekonomi. Saya bersetuju. Kalau kita bagi semua, memang tidak ekonomis. Macam mana 1 ekar nak hidup? Ini menunjukkan bahawa Datuk Ahmad Maslan ni, dia tak reti bahasa. Saya dah ulang kali bercakap. Saya bercakap sebelah dia masa sidang media di Kuala Lumpur. Saya bagi tahu, tanah ini hanya kita beri kepada mereka yang betul-betul layak. Bukan semua anak broker kita boleh bagi. Kalau macam Datuk Rozali Ismail, tuan-tuan, gaji dia 400,000 sebulan. Dia anak broker Felda Gedangsa. Dia boleh dapat ke tuan-tuan? Dia tak layak. Sebab dia punya pendapatan terlalu tinggi. Saya sebut kita nak bagi kepada anak broker yang susah, yang berkelamin, pendapatan di bawah RM1,000. Mereka kekal duduk di tanah rancangan Felda. Mereka ni yang petik sawit, menoreh getah, jadi driver lori. Mereka inilah yang hidupnya susah, yang menumpang menyewa di rumah-rumah di kawasan-kawasan Felda. Jumlah mereka mungkin tak lebih daripada 100,000. Kalau jumlah mereka seluruh negara lebih kurang 100,000 tuan-tuan. Tanah ini 367,000 hektar. Kalau kita bagi setiap seorang anak-anak penderoka, kita boleh beri manfaat kepada anak-anak penderoka seramai 80,000 orang tuan-tuan. Penderoka ada 112,000. Kalau kita bagi setiap 10 ekar, 80,000 penderoka baru yang akan kita lahirkan, yang akan mendiami di kawasan-kawasan ladang Felda Plantation, yang kita akan naik taraf menjadi perkampungan tanah rancangan Felda. Dan kita tak perlu nak buang kaki tangan Felda Plantation. Mereka inilah yang akan menjadi pegawai-pegawai Felda. Mereka ini mungkin tak cukup sebab jumlah tanah ni besar.
daripada 23,000, mungkin kita kena tambah 10,000 lagi kaki tangan Felda. Siapa kata kalau kita ambil tanah Felda Plantation, kita nak buang pegawai-pegawai Felda? Ini fitnah namanya. Jadi ini kita nak jelaskan. Cuma saya nak tanya anak penoka ni, nak tanah ke tidak? Macam slow, macam tanda aja. Tanda saya bawa balik borang malam ni. Saya bawa balik pergi Johor. Borang ni tuan-tuan bermakna di Keldau berebut-rebut orang nak borang. Kita buka kaunter pukul 11, pukul 8.30 pagi dah datang tuan-tuan. Datang dari Johor, Terengganu, Perak, nak borang menangis-nangis. Antara yang nak borang tuan-tuan, di Serting sebelah petang kita buat pelancaran untuk jemput. Yang datang jumpa pegang tangan saya, pegawai polis yang tangkap saya. Dia baru pencen, dia berkhidmat di salah satu balai Negeri Sembilan. Jumpa saya, menggigil-gigil dah pencen, kencen sarjan. Dia kata, Cik Mazlan, saya walaupun pegawai polis pangkat sarjan, sekangkang kera pun tak ada, nak tanam lada pun tak boleh. Saya dengar dia kata hari ni lancar borang. Saya ni polis, pernah kepung Ceramak PAS, saya boleh dapat ke tak? 2 orang pegawai polis. Saya kata dengan dia, saya sebut dalam ucapan, dan saya nak jelaskan malam ini kepada jentera PAS, kita kena telus. Kalau yang ambil borang, yang isi borang, dan nanti akan diteliti borang ini, kalau sekiranya dia ni UMNO, dia layak, maka kita akan beri dia tanah 10 ekar. Kita walaupun daripada PAS, ini kalau kita nak jadi kerajaan yang telus, kerajaan yang betul-betul menjaga semua rakyat tanpa memilih mana-mana fahaman politik. Artinya, ini saya bagi tahu kepada jentera PAS, jangan diskriminasikan orang UMNO. Kalau dia layak, maka orang UMNO lah yang dapat tanah. Sebaliknya, kalau yang mohon orang PAS, kita cek orang PAS ni ada tanah, ada rumah, dia tak layak, kita kena bertegas. Walaupun dia satu parti dengan kita, dia tidak layak untuk mendapat tanah 10 ekar, walaupun dia orang PAS. Kalau dia polis, walaupun dia pernah tangkap saya, dia pernah tangkap Ustaz Haris, pernah tangkap Datuk Tuan, dia layak, dia berkhidmat untuk negara, dia membendung jenayah, dia layak, kita akan bagi dia tanah walaupun dia polis, termasuk polis yang rakam saya pada malam ini. Kalau dia layak, kita akan bagi kepada dia. Maknanya kerajaan Pakatan Rakyat adalah kerajaan untuk seluruh 28 juta rakyat dalam negara ini. Dan tanah ini kita akan agih-agihkan melalui satu pelancaran oleh Perdana Menteri kita yang baru. Selepas pilihan raya ke-13, syaratnya BN kena tombang dulu tuan-tuan. Kalau BN tak tombang, sia-sia borang ni tuan-tuan. Tak ada makna borang ni, tak ada harga. Tapi kalau BN tombang, borang ini tuan-tuan sangat bermakna, sebab mereka yang isi, yang mengikut semua prosedur kelayakan mengisi borang akan dipanggil untuk proses temuduga, semakkan oleh pejabat tanah, dan ada satu panel khas yang mempertimbangkan semua permohonan termasuk di Felda ini. Jangan bimbang tuan-tuan, tanahnya luas 367,000 hektar. Kalau tak cukup, saya pernah bisik dengan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Saya kata kalau tak cukup, kita akan buka kawasan baru di Pahang ni. Banyak lagi tanah kosong. Buka lagi di Pahang, buka lagi di Negeri Sembilan, buka lagi di Sabah, di Sarawak, bagi menampung supaya kerajaan kita memastikan setiap rakyat ada rumah, ada tanah, kerana inilah jaminan yang mesti diberi oleh sebuah kerajaan berkebajikan yang sedang kita promot ke seluruh negara. Setuju tak tuan-tuan? Setuju, insyaAllah. Dengan ini saya melancarkan tanah Felda Plantation. Kita bekalkan malam ni lebih kurang 1,500 borang. Jangan berebut, jangan serbu sekarang. Lepas Datuk Tuan berucap, baru datang ambil borang. Ambil borang, isi elok-elok, insyaAllah tuan-tuan, pulangkan balik borang itu. Kami akan simpan ikut Felda-Felda borang itu, sehinggalah pilihan raya akan datang. Sebaik-baik BN tombang, kita akan buat satu majlis dalam tempoh 100 hari. Perdana Menteri yang baru akan mengumumkan untuk mengagihkan borang ini
kepada seluruh rakyat. Tanda kerajaan Pakatan Rakyat adalah kerajaan yang pro-rakyat, kerajaan yang bersama dengan rakyat untuk kepentingan rakyat daripada dunia sampai akhirat, insyaAllah. Jadi dengan ini tuan-tuan sekalian ucapan saya, tuan-tuan juga diminta untuk menjadi ahli anak sebab kita perlukan satu platform. Sekarang ni kita dah ada 61 cawangan, ada 5,000 ahli. Kita nak tubuhkan seberapa banyak cawangan-cawangan baru. Hingga 7 tahun ini kita nak tubuh lebih kurang 100 cawangan di seluruh negara supaya suara kita kuat. Kita akan menjadi faktor pendesak bukan sahaja untuk kerajaan BN tapi juga kerajaan Pakatan Rakyat, supaya anak menjadi suara generasi muda Felda, supaya hak mereka diperolehi. Tuan-tuan boleh dapatkan borang-borang untuk menjadi ahli anak, anak penuka, cucu, menantu, cicit 18 tahun ke atas hanya bayar RM10 seumur hidup. Tuan-tuan akan menjadi ahli dan akan mendapat sijil. Dan kita ada oleh-oleh, ada t-shirt, ada topi, ada buku dan sebagainya sebagai ilmu untuk kita berjuang bagi mendapatkan hak kita dan kepentingan kita, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Dengan ini saya melancarkan borang tanah Felda Plantation.